tentang masalah satu hukum. Boleh faham tak? Pengajian di Al-Azhar bila mengaji perbandingan mazhab, nah, dia tak kerja Syafi'i saja, nah. Bila mengaji perbandingan mazhab, maka di sana dibuat perbandingan. Okey, ini pandangan Syafi'i, pandangan Maliki, Hanafi, Hambali. Baik. Nak tahu pandangan mana paling kuat, dan rujuk kepada kekuatan hadis. Nah, rujuk pada kekuatan hadis. Hadis yang paling kuat menjadi pegangan dalam perbandingan empat ni. Nah, nampak tak? Kan? Hak paling sahih, paling kuat tu dipegang. Okey, baik. Pengajian yang macam tu telah dibukukan oleh As-Sayyid Sabiq yang duduk di Mesir dekat dengan asrama rumah Perak di Mesir. Dia panggil Hayy Sabiq tu. Dia duduk dekat Masjid Abdul Rahman. Dia karang kitab Fiqhus Sunnah. Dia cerita perjalanan fiqh mengikut kekuatan hadis, bukan kekuatan pandangan mazhab. Faham? Okey. Kalaulah pada saya Ahmad itu, saya bahasa Riau, bukan siapa. Pada saya yang kita jadi guru, bila saya ikut kekuatan hadis, banyak pandangan Imam Syafi'i saya kena tepih, tolak tepi. Sebab ada juga pandangan Imam Syafi'i yang tidak dengan hadis yang kuat. Boleh faham? Nah, menurut penilaian Imam Syafi'i. Okey, baik. Jadi macam tu, maka bila dibawa ke Malaysia benda tu, untuk hang pakai seorang terpulang pada hari arti. Faham tak? Nak pakai terpulang. Ada sampai pangkat dia kata Islam bila mazhab, Islam tak ada mazhab. Sebab Rasulullah tak ada mazhab, sahabat tak ada mazhab. Mazhab ni baru timbul, bukan benda yang berlaku pada zaman Rasulullah. Bila dibaca kot tu, letihlah. Pasal apa? Banyak benda yang dia akan petikai amalan Imam Syafi'i dan pandangan Imam Syafi'i, dengan sebab cara Imam Syafi'i ambil dalil tidak sekuat dengan pandangan imam-imam yang lain. Kan? Pernah berlaku kat saya ketika di Ta'iyah dulu, di Ta'iyah. Kawan saya mengaji satu kelas. Ustaz dia bagi hadiah 3 jilid tu. Fiqh Sunnah berapa jilid saya? 3 kan? 3 jilid lah. 3 jilid Fiqh Sunnah, 3 jilid. Bila ustaz dia bagi kat dia, masa dia sekolah menengah tu, pergi ke Ta'iyah jumpa dengan saya. Bila berhujah apa, kita kalah. Berhujah kita kalah. Last kali duk keluar kitab dia. Sama-sama tak erti. Dia pun tak erti, saya pun tak erti. Pasal dia kuat dengan kitab. Kan? Buka-buka ni, tengok ni hadis sahih. Buka ni hadis sahih. Menang kat hang. Bila sampai kat Azhar, kita mengaji perbandingan mazhab. Tengok sistem Imam Hanafi keluar hukum, tengok sistem Imam Malik keluar hukum, Hanafi keluar hukum. Oh, macam ni cerita dia. Barulah faham rupanya dalam mengaji mazhab ni, kita orang awam tak mampu nak korek hukum direct daripada sumber-sumber yang saya katakan tadi. Quran hadis tak mampu. Kan? Bahasa Arab pun kita tak tahu mana. Kan? Ilmu lain pun kita tak kuat kan? Jadi sekarang ni sebagai taklid kita kepada perkara furu', perkara cabang dalam syarak ni, maka kita harus bertaklid. Kadang-kadang wajib bertaklid, kadang-kadang lah boleh bertaklid kepada imam mujtahid, khususnya mazhab yang 4. Faham tak? Bagi dunia Mesir dan dunia Arab, dia tak wajibkan hang kena ikut satu mazhab ni. Faham tak? Kebanyakan negara Arab, dia tak wajib ikut satu mazhab. Macam Mesir pakai 2, kadang-kadang lebih. Dia tak had. Tapi Malaysia, oleh kerana tidak terbukanya kita dari sudut, tak mampu bersedia nak cerita panjang-panjang dengan sukatan yang ada, sistem sekolah yang ada, maka kita menjadi Syafi'i pun tak habis. Kan? Bila bawa hak tu jadi masalah. Jadi masalah. Bukan tak betul, tapi sebenarnya cara orang nak ikut, nak beramai tu jadi penat. Dia jadi hawa biru pada. Hak tu ngaji dengar macam ni, hak seorang lagi cerita dengar macam ni, kan? Menyebabkan orang keliru. Tapi sebenarnya benda tu ada dah punya sumber dia yang asalnya, cuma tak patut diceritakan untuk orang awam. Sebab tu saya pada saya lah minta maaf sebut, kalau Dr. Asri saya tak komen banyak. Saya tak kutuk dia Wahabi pun, letak pihak kawan-kawan nak kutuk pun. Tapi macam sekarang ni, pada penilaian saya, hang cerita bagi orang boleh pakai. Faham tak? Cerita bagi orang boleh pakai dan beramal dengan apa yang ada. Nak cerita pangkat yang perbandingan mazhab ni tinggi, kecuali pada tempat ni sesuai, tak apa. Nah? Ataupun kita tersangat memerlukan pandangan mazhab yang lain untuk kita beramal, tu boleh jugalah. Baik. Oh, main panjang tu pun.
mulut pun ngapai tak habis lagi. Nak jadi mustahil macam mana? Kan? Allah malu ah. Duk ngapai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah rasulih. Ngapai hari pertama ingat, masuk hari kedua lupa hari pertama. Duk ulang tu lah. Baik. Ada sikit noh. Ada ayat ke tak? Ada bismillah. Ya, imam yang empat kira mustahil yang paling besar. Ada lagi. Saya harap dia ada dam al-zahiri. Dia mengambil hukum di atas zahir ayat dalil nas saja. Kalau saya cerita hak tu salah seorang pengikut ada mazhab al-zahiri ni adalah Ibn Hazmin. Ibn Hazmin ni apa dia punya masalah dia? Dalam sembahyang jamak dan qasar ada dalil dalam hadis menyatakan Nabi sembahyang jamak dan qasar dalam jarak 3 batu atau 3 farsakh. Itu yang tak boleh cerita lah. Bila jarak 3 batu atau 3 farsakh, maka ada kumpulan yang mengambil pandangan 3 batu itu pendek sangat. 3 farsakh. 3 darat 3 batu, 9 batu. 9 batu. Kalau minta bagian serai dia jawab lah. Itu pendapat daripada Ibn Hazmin dalam mazhab zahiri. Tapi bila buka kitab Subul Salam, kitab yang sama juga cerita, dia menyatakan bahawasanya Nabi sebenarnya nak sembahyang jamak, tapi lepas kawasan 3 batu baru dia buat. Dia nak musafir jauh kan, lepas 3 batu baru dia buat. Faham tak tu cara faham hadis? Orang faham hadis cara zahir terus pakai. Nampak kan? Tu cara yang nak ambil hukumnya. Lepas tu hak yang ni pula kata, saya tengok-tengok dalam pandangan Ibn Hazmin tu dia kata memang Nabi dia akan buat sembahyang jamak selepas duduk pada Quraish dan kawasan duduk pada 3 batu untuk musafir yang jauh, safarun tawil. Dan dalam kitab Subul Salam juga disebut ada lebih daripada 24 pandangan menyatakan tentang cerita tajuk tu. Banyak kan? Sebab tu saya kata kalau kata untuk jadi guru jangan cerita banyak-banyak ke orang ni. Baik. Memang ada dan ni orang buat gitu. Tapi tak ramai yang tak tahulah, tapi kita kawan-kawan kita tahulah kan? Baik. Ustaz lagi dia kata ustaz pergi ke Arafah, pergi ke Mina hak jamak tu cerita lain. Tu cerita tu kena masuk ke haji. Masuk ke haji tanya dengan Ustaz Sami macam mana boleh jadi gitu kan? Allahu akbar. Baik, mana dah cerita tadi. Jadi itulah di antara orang kata masalah-masalah yang kita berdasarkan soalan tadi, mazhab yang lain. Sebenarnya saya nak bagi satu garis panduan. Garis panduan yang mana kalaulah kita beramal dengan mana-mana mazhab, sebaik-baiknya kita tahu daripada mula A sampai Z tentang perkara amalan tersebut. Kalau nak beramal dengan mazhab Hanafi, contohnya tentang cara ambil wudu, belajarlah cara ambil wudu Hanafi daripada A sampai Z, daripada mula sampai batas habis semua. Rukun sunat dia belajar apa habis. Kalau lepas tu kalau nak amal tu terpulanglah, sebab dalam kitab fiqh Islami Dr. Wahbah Az-Zuhali kata lani oleh kerana Islam tidak menghadkan beramal pada satu mazhab sahaja, boleh buat mazhab lain, maka bagi orang yang reti dan mengaji, kalaulah contohnya wuduk tu satu ibadat, sembahyang satu ibadat, dia wuduk cara Hanafi, dia boleh sembahyang cara Syafi'i. Okey, itu yang disebut dalam fiqh Wahbah Az-Zuhali lah. Dan kebanyakan ustaz kita kat Malaysia tak setuju dengan tu. Dia kata siapa ambil wuduk cara Hanafi tak sah dengan cara Syafi'i. Kalau ikut yang ilmiahnya boleh, sebab wuduk dengan sembahyang bukan satu ibadat yang sama, ibadat yang lain. Faham tak? Tapi saling perlu memerlukan. Orang yang batal wuduk batal tak sembahyang? Batal sembahyang kan? Orang yang batal sembahyang batal tak wuduk? Orang yang batal sembahyang batal tak wuduk?
Sebab syarat sah sembahyang tu mesti wajib wudu. Adakah orang yang batal sembahyang tu batal wudu? Tak semestinya. Tak semestinya. Apa ni nak? Tak belan-belan tu saya kata belan-belan. Kita untung tak kita menjadi tak dapat esok. Kan? Kita belajar ni untuk maklumat. Okey, kalau hak yang terkentur apa semua kan. Tapi kalau kata tengah tukar spare tengah dia cakap bagus ya. Kan? Kadang-kadang dia on loudspeaker tu tengah sama. Apa? Bunyi tak macam mana dia tersentuh. Hidup speaker tu boleh sembang cakap. Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam tengah bayar. Contohlah kalau nak jadi kan. Waalaikumsalam. Dia tak sedap dia sembahyang tu. Kan? Lepas tu dalam sekali tengok, ni dah Waalaikumsalam panjang tapi. Kan? Batal tak sembahyang dah? Batal. Wudu dia batal tak? Kedok. Itu dah batal. Okey, tu kata hak telefon. Tengok sembahyang sunat mak dia panggil. Mak? Di mana betul ni? Mai Ustaz nak tanya. Buat dia Muhammad dah senang. Kan? Lo ni sebenarnya sunat dengan panggilan mak macam mana nak dulu apa nak? Mak. Kan? Ya syok dia tu. Tunggu Ustaz. Dia jawab tunggu Ustaz. Lo ni dia berhenti sembahyang kerana panggil mak dia, betul tak sembahyang dah? Dia berhenti sembahyang, dia sembahyang dia tu. Tengah-tengah sembahyang dia cakap, mak tunggu Ustaz nanti saya kopi. Dia batal dengan sebab apa? Sebab cakap. Wudu tak batal. Dia. Siapa orang lawaris ni tu imam lah. Tu imam sembahyang sakit lutut, turun sakit lutut. Lambat sangat aku dulu. Turun rukuk lambat sangat. Dia marah. Tu imam sakit pinggang. Turun rukuk Allahu Akbar. Nak sampai tu imam nak pegang kepala tu kena dia sampai dulu. Kan? Dia pandang. Lepas tu tengok sami Allah, tu imam jam lagi. Allahu Akbar kedap muka. Nak tu imam tak ada orang ni dah. Dia pun sami Allah, aku orang muda dah. Sami Allah tak faham tu imam ke pasal dah. Nak sujud lagi ketak lutut pula. Tadi sikit pinggang dia lutut pula. Maka nak turun pergi ke situ tu, berapa rukun dipintah tu imam. Abang dia sebenarnya sendiri ya senang. Kan pasal apa? Hang pintah tu imam, mendahului imam berkaya membatalkan sembahyang. Naya, main jemaah tu tak boleh baik. Aduh. Allahu Akbar Allah. Baik, pergi sikit lagi. Berapa dah? 11.30. Boleh lah sikit lagi insya-Allah. Awak lagi no? Baik. Sementara itu ulama fiqh membahaskan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang seluruh perbuatannya atau perkataannya atau menunjukkan kepada suatu hukum syarak. Tak balik. Dia kata apa? Sementara itu ulama fiqh membahaskan peribadi Rasulullah itu sebagai apa? Seluruh perbuatannya, perkataannya menunjukkan sepatutnya berkata tu. Kan ada lagi satu lagi. Pengakuan dia tu pengakuan dia sepatutnya ada lagi. Mudah-mudahan betul lah. Boh sikit saya tambah ni pasal atas dasar orang kata atas dasar mudah-mudahan. Bukan kita ni salah kok tertinggal cetak. Dan pengakuannya untuk menunjukkan kepada sesuatu hukum syarak. Mereka membahaskan hukum-hukum yang mengenai perkara mukallaf dan perbuatan mereka dari segi hukum wajib, haram, harus, makruh dan mandub ataupun sunat. Jadi cerita bagaimana peribadi batang tubuh Nabi tadi tu, Nabi cakap ke, Nabi buat ke, Nabi hangguk ke, Nabi buat macam mana ke, mereka tu tengok dari sudut macam mana hukum yang kita boleh dapat daripada perbuatan Nabi tadi. Untuk siapa? Untuk pakai ni
orang lain pada Nabi. Nabi tak apa Nabi buat. Kan? Yang kita ni macam mana ulama nak alih supaya jadi hukum dengan sebab perbuatan-perbuatan Nabi ni. Sebab itulah dalam satu kes kes sembahyang duha. Oleh kerana sembahyang duha tu Rasulullah hanya buat sekali pada waktu duha tu. Dengan hadis-hadis tak jumpa dah Nabi buat pada waktu tu kecuali sembahyang raya. Maka ada yang memberi pandangan apa? Kalaulah Nabi buat sekali tu, dia apa duk rajin buat apa? Nampak? Dia kata duk rajin buat apa? Nabi pun buat sekali tu je. Kan? Cara ambil hukum tu. Dia nak buat hukum apa tentu? Dia kata dia nak habaq, dia suruh kita tiru cara Nabi. Oleh kerana Nabi suruh hidup sekali buat, kita suruh hidup sekali buat sudah lah. Macam tu rugilah kita. Kan? Sedangkan orang waktu banyak boleh buat kan. Dan tidak dilarang kita buat pada waktu-waktu yang lain, bukan pada hari-hari yang lain kan. Bila tiba waktu duha aja boleh buat, malah digalakkan buat. Maka ulama fiqh telah menyatakan bahasanya Nabi pernah buat, kata Nabi tak buat dah kan. Sekali pernah buat, yang penting Nabi pernah buat. Jadi bila Nabi pernah buat, kita boleh ambil orang kata perbuatan Nabi sebagai Nabi pernah buat dan Nabi tak larang. Lepas tu jangan buat dah. Okey? Benda tu tidak ada halangan untuk berterusan buat. Ada pula yang pandangan itu, kata harus sungguh kata pandai sangat ngaji. Baik. Jadi sekarang ni apa yang Nabi buat menjadi satu panduan kepada kita. Sebab tu nak mengaji, dia mengaji ni, nak mengaji hadis ni tidak boleh mengaji direct kepada matan hadis, melainkan kita mengaji hadis dengan ketiga-tiga perkara ni. Mengikut mengaji hadis dengan istilah dia. Pasal apa mengaji dengan istilah dia? Nak menentukan hadis tu betul ke hadis. Hadis dhaif pun tak apalah, tapi yang penting dia tu hadis, memang hadis semua. Bukan hadis palsu, bukan direka. Itu sistem ibadat yang perlu kita kena tahu untuk kita beramal. Satu. Yang keduanya, kita kena reti sikit ilmu usul. Ilmu usul, proses pengambilan hukum ulama tu. Jadi untuk orang mengaji tinggi sikit lah, tapi tahu sikit-sikit pun tak apa dah, macam saya cerita tadi tu. Sebenarnya contoh nampak banyak, tapi pada nak tu lah. Dan ketiganya, kita mengaji apa? Ilmu hukum fiqh. Sebab dalam kitab hadis tak ada kata hukum haram, tak ada hukum halal, kecuali al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi dia tak habaq datang apa? Datang sebelah ni. Dia tak habaq benda apa yang haram, benda apa yang halal. Cuma dia habaq secara umum, maka kita kena pergi lebih jauh. Sebab tu perlu kepada kajian. Dan dalam masa yang sama, bila membahaskan kata-kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah ni, tidak pelik ulama berselisih pandangan mengeluarkan hukum dengan pandangan dia tersendiri. Sebab tu berlaku pandangan empat mazhab. Faham tak? Sebab mereka membaca keadaan itu menurut persepsi dan pandangan masing-masing. Okey. Kalau saya bagi contoh mudah. Kalau tengok pemain bola Mesir, lepas dia sepak gol satu kan, dia akan buat sujud syukur. Kalau pendek ya. Kita orang Malaysia tengok amalan apa tak sah. Kan? Aurat. Bila sebut bab aurat, satu pertelikahan yang besar, tapi tak berkelahi. Kalau kena faham. Nak cerita bagi perjalanan memahami teks hadis tu. Perjalanan sejarah. Okey. Ketika ikutnya, ketika Rasulullah dalam rumah, kain Rasulullah tersetelak sampai kat paha. Tak? Lepas tu bila sahabat masuk, Rasulullah tolak, tutup sebelah lutut, kan? Nabi tak kata apa pun, tutup gitu kan? Maksudnya ulama mengambil persepsi mengikut pandangan masing-masing. Ya. Kalau kita baca hadis tak kait dengan tu, tak sampai ke mana, kita tak tahu apa ujung pangkal. Kan? Dia kena pergi sampai menentukan hukum baru dapat beramal. Jadi sebagai ceritanya, hak mudah kita faham, kata Syafi'i, Rasulullah tutup, wajib tutup di antara pusat dengan lutut. Maknanya atas jalan cermat bagi lepas pada lutut, atas pada pusat. Sebab yang tutupnya ma baina surah wal qafah, apa di antara surah pusat dengan lutut. Kan? Pusat dengan lutut disebut pusat dengan lutut.
Maknanya sekarang ni Syafi'i ambil atas sikit pada lutut, atas bawah sikit pada lutut, atas sikit pada pusat. Manakala hak pandangan mazhab ni pula kata hak tu bagi dua, ada orang ringan, ada orang berat. Orang ringan hak yang pada lutut je dah. Kan? Pusat ni ringan. Tapi yang paling pentingnya apa yang ada di antara pusat dengan lutut. Nampak tak? Apa yang ada di antara pusat dengan lutut. Yang tu semua pekat-pekat dah. Kan? Bila bincang hak tu yang antara pusat dengan lutut, maka sebab tu ada yang setengahnya kan. Kalaulah dia kata pakai lok dalam pun lepas. Kan? Tapi hak orang mengaji ni dia tetap juga jaga adab-adab sembahyang. Tak perlu berkelip telagah dengan orang pasal perbandingan fahaman dua mazhab ni. Pasal apa? Lah ni hang mengaji hang faham betul hang nak amal, tapi tengok suasana keadaan masyarakat. Okey. Kalau kita di Malaysia hang pakai lok pendek pergi bodoh. Betul. Tak pernah berlaku lah satu sekolah daerah Kedah ni lama cerita yang kecil-kecil dulu kan. Ada hamba Allah seorang dia turun main ping-pong badminton. Turun main badminton pakai lok pendek dengan t-shirt. Lepas tu orang komen lah, apa hang pakai macam ni? Kan? Dia kata hampa tak tahu. Nampak tak? Ayat apa tahu apa maksud dia? Hampa tak erti apa maksud dia? Dia nak habaq aurat tu. Orang kata hak dia maksudkan dengan aurat tu yang dia katakan di antara pusat dengan lutut tu dia masuk hal lain. Dia tak pakai Syafi'inya. Bila anak murid tengok, letihlah ustaz lain ustazah. Tu masalah tu. Kan? Bercakap berurusan dengan orang-orang yang mengaji pandai tapi tak cerdik. Faham? Mengaji pandai tapi tak cerdik. Tak cerdik melihat suasana yang keperluan orang Islam pada ketika itu. Macam mana nak jawab? Kalaulah dia cerdik, aku ni orang nak tengok, aku cikgu pula, kan? Kalau bila sebut cikgunya, kalau sebut ustaz lagi jam. Apa cikgu pula? Maka orang budak akan ikut aku, tengok perangai aku. Walaupun lepas tu dia sembahyang, tapi nak cerita bagi menghormati pandangan setempat sangat-sangat dituntut untuk menjaga keamanan. Faham tak? Boleh huru-hara pasal mazhab ni. Betul? Jangan. Bagi orang yang tak reti, tak faham, dia kata dia ni sesat dah, bawa ajak sesat dah, fahaman baru lah, apa lah. Tapi maknanya dia ada sumber dia. Tapi itu sebagai contoh lah. Tapi di Malaysia jangan buat begitu nak. Jangan buat begitu, rosak masyarakat. Baik, jadi mukallaf ni nak beramal macam mana? Walaupun kita nampak pandangan mazhab tu macam kadang macam remeh, tapi benda tu penting. Pasal apa? Kalau di Malaysia kan, kita turun rumah pakai lok pendek pergi jalan kan, kadang-kadang yang betul-betul pakai pada lutut tu antara halal dan haram. berdiri halal, duduk atas bangku jadi haram. Pasal apa? Dia terserak belakang nampak lutut, diri cuk lepas lutut. Tak apa, kalau dia suka halal haram, halal haram, halal haram. Masa kaki kiri turun bawah lepas lutut, masa kaki kanan naik. Tapi ingat setiap hukum melibatkan dosa dan pahala. Tu yang abad tu. Kalau kita di Malaysia, kita dah sudah meraihkan, ulama kita sudah pakai mazhab Syafi'i, maka pandangan Syafi'i kalau atas pada berlutut jadi haram dan berdosa. Tu kata jangan tunjuk pandai. Kan? Tu cerita hak simple-simple lah. Okey, baik, sambung. Allahu Akbar. Dah masuk pengertian sunnah. Okey, pengertian sunnah. Apa boleh ikut 10 minit lagi lah insya-Allah. Okey. Sunnah menurut bahasa jalan yang dilalui sama ada terpuji atau tidak. Juga suatu adat yang telah dibiasakan walaupun tidak baik. Ni sunnah dari segi bahasa apa dia? Satu jalan yang dilalui
sama ada terpuji atau tidak. Okey. Dan kata bahasa lain kita habanglah. Dari segi bahasa, amalan orang-orang dulu lah. Amalan orang-orang dulu ni ada kalanya baik, ada kalanya tidak. Kan? Dan juga satu adat yang telah dibiasakan ataupun tidak. Sama ada jadi adat, tak jadi adat tu cerita lain. Tapi yang penting pernah dibuat kan. Kalau dalam kes ni, maka kalau kita tengok dari sudut pengantin kita, kenduri pengantin kan. Orang pengantin, hak yang dituntutnya hak mana? Kat nikah, bak kenduri kan. Tapi kita campur benda yang harus macam-macam. Faham tak saya sebut benda yang harus tu? Hak yang kalimah pertama saya sebut. Benda yang harus macam-macam. Nah, benda yang harus apa? Nak tambah laksa boleh, nak tambah buat kacang boleh. Sebab Nabi kata auli wala bisyad. Buatlah kenduri walaupun nak suka kambing. Tapi kita buat kenduri bukan suka kambing. Kalau ni orang banyak duit. Kalau kata tak duit, up sikit hantaran. Up sikit hantaran dapat 7,000 pergi 10,000. Setelah sekali ketang letup nak gayak. Dah orang kata berpada-pada lah dengan hantaran kahwin. Mas kahwin mahal tak apa. Tapi hantaran janganlah begitu tajuk sangat. Tak nak satu lagi ada. Bukan macam tu. Bermakna kita tak mau jadi budaya yang rosak. Dia kata ustaz macam mana barang mahal. Nak masak cara gotong royong tak ada orang nak tolong. Kan? Orang pakai kerja belakang. Lepas kenduri kita lah gosok periuk, kita lah bentuk kemah, kita lah segala-galanya. Lepas tu nak masak kena pakai catering all in one semua dah sekali 7,000 habis di antaran kan. Learning macam ni kan. Tamas kahwin pada saya okey, tu bergantunglah kepada permintaan keluarga. Tapi hantaran kalau boleh. Jangan gunakan hantaran itu sebagai yang kata satu tiket untuk kita perbesar kenduri. Kalau boleh janganlah. Berat. Sebabnya apa? Kalau kita tengok dari sudut orang kata perjalanan tu, okey. Lah ni apa kita buat kenduri besar dengan kenduri kecil selepas akad nikah dan mas kahwin selesai? Tak ada beza kan? Melainkan dia punya kos belanja dia saja. Kita dah set dalam kepala, aku kawan-kawan ramai. Kenalan ramai, adik-adik ramai. Dan ni buat ala kadar yang mampu. Bukan kenduri bermegah-megah. Kenduri bermegah-megah nak kata sampai kenduri dia pintu gerbang. Belum pintu gerbang mungkin. Pintu gerbang nak masuk rumah. Kat depan tu. Kalau punya lapang luas kan. Betul. Baik, tak apa. Kalau yang kapet merah tu cerita lah. Lepas tu pergi tengok kemah pengantin pula. Set sewanya berapa? Perlukah setting pengantin tu disewa? Okey. Kalau kursi yang kita serelum kain satin kat sini pun lepas ni orang tak tahu kata kursi plastik. Tidak apa pakai pagu bangkuit tu. Bila set su okey. Dia bukan kena set sekali bukan tempat pengantin, kena set sekali dengan mak andam. Pak andam. Tak ni rambut ni kalau panjang sikit comel. Kebanyakan sudah betul Pak Andam bukan Mak Andam dah. Kalau kita perhatikan elok tak tahu dah saya dah nampak kat luar saya tak bisa masuk. Saya takut tak masuk. Telefon. Ya, ni butik pengantin betul. Cik nak apa? Apa yang boleh kami bantu? Main seorang macam tu. Kan? Kalau seorang macam tu Allahu Akbar. Pak minta ni banyak je itu kan. Yang tu lah nak belah rambut nak menantu kita ni. Bila suami dia pegang, tu kau pegang dulu. Pegang dulu kepala dia buat tengkok, lengah lama-lama duk siap rambut. Anak make up muka kan. Hak tu kena jagalah. Kalau hak tukang make up tu perempuan boleh tahan lagi kan. Tapi nak pakai berapa jam make up tu? Tu dia. Ni cerita bagi kita mengaji hadis yang ada dari segi bahasa sunnah ni. Betul kan Nabi suruh buat macam tu? Nabi tak suruh buat tapi buat dulu. Buat juga. Pergi merata tengok sofa lah. Kan?
Pi pukul 9 pagi, masuk tu keluar pukul 10. Balik duduk jorok dalam rumah sat. Sat lagi, dengar kata pengantin lelaki main turun pegang bunga, pi meleret. Apa suruh macam tu. Kan? Dah nampak ada orang putih, nampak sepicik-sepicik. Kan? Dengan gaun dia semua tu dia orang pakai juga. Baik. Jadi nak habaq bagi sunnah hak macam tu asalnya harus dah bertukar jadi hukum makruh dan boleh jadi hukum haram. Dak sewa pengantin tu siapa tanggung? Sewa set pengantin tu dengan pergi kedai tu siapa tanggung? Adakah duit perempuan kau, duit ayah kau, duit hantaran? Saya kalau duit hantaran kat kenduri saya tak gaduh. Kan? Nak beli barang kemas untuk pengantin perempuan tak gaduh. Kalau kata nak jemput orang kata nasyid kompang tak apa. Tapi bila buah karaoke tu jadi lain lagi lah. Jadi lain sungguh lah. Dan kebanyakan DJ tak faham. Kalimah yang baik-baik, nasyid baik-baik boleh didengarkan, jadi konsert rock. Tak tahulah orang kata nak menegur masyarakat bukan satu perkara mudah. Bila seorang termula, hak mula tu tak ngaji, ikut tak ngaji, makin jahil. Yang menyebabkan kita hak mengaji jadi minoriti, hak tak mengaji jadi majoriti. Ni kenduri anak aku punya. Mak, ni kenduri saya nak ikut saya. Oh, apa orang macam ni? Orang kata kena tengok balik lah. Maknanya hak mengaji ni habaq-habaq bisik-bisik lah. Dengan pelan-pelan kita nak buat kenduri, tengok hak mana yang dituntut dulu. Hak yang harus tu buat patut padan sudah. Hak dituntut buat dengan orang kata patut padan kemampuan kita. Hak yang harus tu buat dengan patut padan. Kan? Supaya apa? Sebab pentah, pelamin, make up dengan complete set 1000. Kadang-kadang lebih. Dok. Persoalannya perbelanjaan kita itu adakah dibalas pahala? Yang lebih kepada hancur. Pasal apa? Atas nama riak yang teramat sangat. Hak pergi bercakap pun dapat sepatu. Pergi makan kenduri kalau dulu-dulu lah. Orang kata pelamin duduk di Anjung. Dulu-dulu lah. Betul kan? Di Anjung. Di bawah tak. Orang dulu bagus lagi. Tapi apa nak buat? Dia faham tak? Dia letak asok alang tu. Alang rumah tu dengan kala getah semua tu. Dia pasok siap. Pasal apa? Dia tahu saat lagi bila dengar kata pengantin mai, dia tinggal pinggan nasi minta habis semua nak cari rumah. Selagi tak boleh cakap pengantin tak sah pergi kenduri. Dia syok pergi kenduri tengah ramai tin. Ni dekat bilik ni pengantin kan. Masa tu lah ya Allah aku saya tanya kecil-kecil dulu lah tak ada. Lah tak gaduh untuk rumah. Dia buat kat balai lah. Kat kanopi. Lagi teruk orang lah. Kan? Baik. Maknanya itu perjalanan. Lah ni bila kita dah menilai dari sudut syarak, perjalanan tu jalan tak baik dan dikekalkan, kita ingat kita tengok bagaimana satu hadis tu bawah tu. Tu dia. Tak baca lagi tu. Surah pun lain. Baik. La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu hujra rabbi la dakhaltumuhu, riwayat Muslim. Sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah-sunnah perjalanan orang-orang yang sebelum kamu. Dulu tahu Ustaz, tu guru duk cakap ada sikit. Lah mai balik. Okey? Ikut tu macam mana? Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Hingga sekiranya mereka meski lubang bab sampai bewok, nescaya kamu meskinya. Dah tak kira apa asal nak buat cantik tempat lain buat ikut dah tak ada reti betul ke tak. Tu masalah tu. Oh ya Allah tak tahu. Ruginya jadi orang jahil. Rugi. Baik, satu lagi hadis. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, ini ada sikitlah orang kata kelebihan kat sini.
Barang siapa menjalani suatu sunnah perjalanan yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala yang mengerjakan dengannya hingga hari kiamat. Maksudnya apa? Ni nak cerita bagi bukan sunnah Nabi lagi ni. Sama ada sunnah Nabi ke bukan sunnah Nabi, asalkan benda tu baik. Ni cerita hak umum dulu ni. Ni baru dari segi bahasa, boleh istilah lagi ni. Yang asalkan benda tu baik, yang berbentuk kebajikan, yang tak disebutlah hadis, kan? Yang kita boleh membawa kepada kebaikan lah. Khususnya kalau sunnah Nabi tu lagi baik kan? Sebab sunnah Nabi mana tidak ada yang tak elok, semuanya elok kan? Cuma ada kita boleh ikut tak boleh ikut kan? Baik? Orang itu akan apa? Baginya pahala sunnah, pahala ikutan. Sebab kita pahala sunnah tu mana ikutan. Okey? Dan pahala mengerjakannya hingga hari kiamat. Oh, tu dia. Siapa yang menjalani satu sunnah yang baik, perbuatan yang baik, perangai yang baik, makanya baginya pahala sunnah dan pahala mengerjakannya. Lebih-lebih lagi sunnah Nabi ya. Lebih-lebih lagi. Dia ikut Nabi buat dapat pahala, dan pahala mengerjakan. Niat ikut tu dapat pahala dah. Niat ikut ni. Lepas tu perbuatan mendapat pahala sampai hari kiamat. Oh, banyaknya pahalanya. Okey. Dan barang siapa mengadakan satu sunnah perjalanan yang jahat, ataupun yang buruk, maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Kata dia macam ni. Lah ni dia niat, hak mula dia niat nak ikut perjalanan sunnah Nabi lah, ataupun apa-apa amalan yang baik kan. Kemudian daripada amalan yang baik tu dia buat, orang tengok dia buat tu baik, orang nampak dia buat perbuatan tu baik, orang ikut dia tunjuk orang macam ni kalau nak buat, macam ni kalau nak buat, macam ni kalau nak buat. Maksudnya selagi mana ada orang beramal kerja yang baik macam tu, berterusanlah pahala tu dia dapat saham. Contohlah mak ajak kita dengan perbuatan-perbuatan akhlak yang baik. Guru kita ajar dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ulama ajar kita ilmu dan amalan perbuatan yang baik. Kan? Selagi mana ada orang amal dengan perbuatan yang baik tu, selagi itulah akan sampai pahala. Sehari sampai kiamat. Kalau lah hari ni Ustaz Zaki ajar tuan-tuan dan puan ajak mengaji, walaupun satu huruf alif, alaba, tata sampai ya atau beberapa surah, lagi ada hak mengaji, balik rumah ajak nak cucu mengaji, esok sudah mati ajak anak-anak lagi, sampai pada akhirat. Itu kelebihan orang bab-bab. Tapi lawannya buat jahat, tunjuk perangai yang tak elok, cakap mulut celupat, kan? Contohlah, atau perbuatan menyakitkan hati orang, menyebabkan orang kata, atau menunjukkan perbuatan yang akhlak yang bodoh di depan orang ramai, ataupun depan anak pula tiru, atau kawan sekolah duduk di sekolah, duduk tunjuk isyarat lucu lah, bercakap dengan orang, dia pula ikut, tunjuk ke orang ikut, jadi ramai pok tu hak bola ni tak larat tanggung. Kalau kes dari sudut isu semasa, orang yang bukan cerita isu bertenang, benda tu tak betul faham tak? Okey, mula orang buka, orang tayang, tolong sebar, tolong cakap, panjang kan? Tak payah abang siapa lah. Tapi nak cerita bagi, sama ada itu international ke, tempatan ke, tak mana ke, asal cerita benda tu terlibat dengan benda yang bodoh, buruk dan haram, tak baik, maka cerita itu akan berpanjangan sampai kiamat selagi mana ada orang yang buat. Contohlah macam ni kan, saya kata ada ilmu, orang kata black magic ya. Faham ke black magic? Ilmu hitam kan, baca kitab putih kan, tapi ajak orang ilmu hitam kan. Sebut ilmu hitam lah, tak sahabat ilmu apa lah kan, ilmu tak baik kan. Saya tak sebut saya tak sabar apa ya. Bila buat macam tu aja, orang yang dapat tu dia berasa hebat dengan apa yang dia ada. Orang tak boleh buat apa ke dia pasal dia kebaik. Hampa buat aku boleh balik ke hampa balik bila-bila masa saja. Untuk Allah dia dah lupa semuanya berlaku atas keizinan Allah. Kadang-kadang memang Allah Ta'ala izin bagi kena ya, dia tak fikir dia buat kat orang, Allah Ta'ala izin bagi kena. Orang nak buat kat dia balik, dia ingat dia seorang je pandai.
Kan? Kalau dia ingat dia seorang depan dia silap lah. Dia silap banyak. Allah itu sifat harus Allah Ta'ala nak balas balik manusia. Sifat adil Allah Ta'ala boleh balas balik. Ingat tu. Tidak ada siapa yang boleh menghalang kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu kita kembali pada tauhid tu. Bila sampai ke tahap tu, maka dia buat ke orang jadi. Orang tengok-tengok, oi boleh. Belajar lagi. Kalau ikut dasar sejarah, orang kata kita punya black magic kita kadang-kadang bermula pada Nusantara sebelah Pulau Jawa. Ada yang kata bermula dari sejarah kerajaan Melaka. Sebab tu belah Endon tu banyak benda-benda macam tu. Kan? Saya tak kata lain Endon tu jahat, tapi hak jahat tu ada juga. Kan? Malaysia pun kan ada orang jahat kan? Sama kan? Tak mana tempat ada orang jahat. Kalau dah lah jahat dan jangan benda jahat, takkan jadi jahat. Takkan jadi baik. Takkan jadi baik, dia akan jadi jahat juga. Pasal apa? Yang cari dia juga adalah orang jahat. Kan? Dia main. Nampak nak apa? Saja. Itu. Bila pi tu, okey. Saya tak puas hati dengan orang ni. Pasal apa? Pasal ni. Okey, tolonglah buat kok mana pun bagi dia tak jadi kacau kerja saya. Kan? Tak kira bisnes ke apa tu contohlah. Ya. Maka kawan ni pun buat lebih kurang, bagi bahan lebih kurang, balik. Kan? Bila balik tu buat apa yang dia buat, proses tu semua. Proses tu semua mula daripada gerak kaki, niat tak apa lagi pasal niat jahat tak jadi lagi. Gerak kaki pi sampai berjumpa tu, balik buat, Allahu Akbar. Tidak diterima amalannya selama 40 hari. Tak termasuk dosa syirik dengan Allah Ta'ala lagi kalau perbuatan tu perbuatan syirik. Kalau nak 40 hari supaya tak terima, kalau terlibat dengan dosa syirik, bukan 40 hari. Semua hidup. Semua hidup yang tidak ada apa faedah. Sebab itulah orang kata, tak salah kata ilmu parang panjang akan berkembang ke, tak tepi lah. Tak tepi lah. Tak ada megah tak mana pun ilmu jenis tu boleh bangga buat ke orang, boleh bangga pertahanan diri. Rumah aku kalau apa-apa yang masuk tak boleh keluar. Kan? Lama rumah apa masuk tak boleh keluar. Kadang-kadang ada ilmu yang betul. Kita buat amalan pendiri rumah, ditakdirkan Allah Ta'ala orang masuk nak buat tak elok, Allah Ta'ala tak izin dia keluar. Kan? Tapi ada setengah orang dia guna tak elok. Pipi. So pada badan besar dekat tangga ni. Tengok rambut panjang sampai ke kaki. Mata merah bulat. Tu kaki tak sampai ke tanah. Sudah. Contohlah. Kan? Dia pakai ilmu jenis tu. Jatuh beringat sikit lah. Beringat sikit. Orang kata untuk bincang tajuk tu tak boleh pasal law ya. Nantilah ada rezeki Tuan Faham kot. Mai pakai di bawah setahun sekali. Jadi rasa-rasa elok dah. Bukan saja sembang nak bagi panjang, dan nak bagi peringat supaya apa? Supaya kita ni jangan buat silap. Allah Maha Kaya, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Kita belajar tersilap, Allah tak marah. Jangan saja-saja buat silap. Jangan cari benda yang silap, itu Allah Taala marah. Jadi saya rasa apa yang saya kongsi sikit-sikit ni, seandainya ada salah dan silap, memanglah itu daripada kelemahan saya lah. Yang baik itu adalah lebah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berkongsi bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim.